Selamat kembali ke Buletin Homeboy. Saya Adam Mustafa. Dan saya Zulfikar. Tim Bosku dan Homeboys layak ke Super Weekend. Isu sexual harassment terjadi lagi. XK penjahat selamat diijab kabulkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Streamer terkenal XK Penjahat telah selamat diijab kabulkan dengan pasangan hatinya pada 24 Ogos 2021 yang lalu. Berita perkahwinan beliau telah mengejutkan ramai peminat XK Penjahat. Berita ini hanya dapat diketahui selepas ahli-ahli tim Bosku mengucapkan tahniah atas perkahwinan beliau di dalam Instagram story mereka. Kami dari pihak Buletin Homeboys mengucapkan selamat pengantin baru kepada pasangan mempelai itu. Semoga kekal hingga ke akhir hayat. Baru-baru ini isu sexual harassment kembali terjadi di komuniti e-sport. Kali ini ia melibatkan seorang streamer terkenal yaitu Fatazi. Fatazi telah membuat laporan polis selepas isu ini terjadi. Kami terus mendapatkan Fatazi untuk mengulas lebih lanjut tentang isu ini. Gangguan sexual harassment pada player saya, itu adalah player ladies line up saya, main line up ladies RBG squad. So pada waktu scrim tu adalah kata-kata kesat yang dikeluarkan daripada player-player yang bermain dalam scrim tersebut. Tetapi sebenarnya what I can say the people is not very good in e-sport and is not professional because he is doing the kata-kata kesat to my player, seperti like nama yang disebut tu adalah sebab dia nama dia dekat atas RT paling tinggi tau. So sebab tu dia disebut. So dia kata RVJ Akira ni and dia punya ni. Lepas tu dia punya RVJ Akira kau mesti ni. Dia macam tu banyak-banyak. Itu bukan homeboy yang sensor, saya sendiri yang sensor. Homeboy memang malas nak buat kerja sebab saya kena sensorkan sendiri. Dia macam tu. So apa yang terjadi pada RVG Akira, dia punya mental terus obviously terus down gila. And then saya dapat berita yang dia sampai menangis, kena dapat, dia bukan, dia orang panggil insult apa? Insult dia macam insult macam tu macam Counter Strike dah aku sebut kan. Dia macam insult dia betul sampai mental dia down sampai menangis kan. So benda ni sangatlah serius lah tentang sexual harassment ni Patutnya tak boleh lah dibuat di public kan. Benda macam tu kan orang boleh dengar kan. Kau pula buat kat atas kapal terbang mic all macam tu. And then diorang dapat detect player tersebut sebab player tu sendiri yang mengaku and dia yang buat, dia mengaku macam dia berak tepi jalan dan dia mengaku sendiri. Aku pun tak faham lah. And then kita dah dapat maklumat tersebut dan player tu pun dah membuat laporan polis. Jadi kita serahkan apa punya tindakan daripada pihak polis lah. Tunggu investigated daripada pihak polis tersebut. Itu saja daripada saya, leader RBG squad. Apabila line up macam yang dikecam tu telah tahu yang orang yang kecam dia tu kena buang terus daripada squad tu kan. Soalnya benda ni bila kau kena sexual benda dari diri kau, dia macam cawan lah. Bila dah pecah kau nak cantum balik gam, dia masih lagi nampak retak tu tau. So dia masih lagi effect lah benda tu. So that's why I said, nampak speaking kan. That's why aku cakap kan, benda ni adalah sangat serius. Benda ni kalau sexual harassment ni yang terlampau sangat, boleh membuatkan orang tu membunuh diri tau. Kita tak tahu mental seseorang tu macam mana dia punya strong. So kita kena berjaga-jaga bila berkata-kata. Termasuk juga pada saya kan. Saya pun kadang-kadang kata yang kasar kan. Tapi sekarang tengah cuba untuk berubah sikit demi sikit. So itulah perkataan kita tu. Orang cakap apa, setajam lidah setajam pisau. Macam tu lah. Saya pun susah pisau. Lidah tajam pisau boleh menyakitkan hati orang kan, sampai boleh membuatkan orang membunuh diri. So kadang-kadang kena jaga-jaga bila cakap. Kata-kata terakhir kepada saya ini saya pun buat sendiri ni, bukan homeboy yang buat saya buat sendiri. Saya memang buat konten saya sendiri. Kata-kata terakhir kepada saya tak adalah. So kepada komuniti e-sport ni, kita harap janganlah membuat benda ni yang paling berat tau. Sexual harassment ni adalah benda yang paling berat tau. Sebab benda tu kau bayangkan kalau kena tu kat keluarga kau orang sendiri. So benda tu sangat, kau bayangkan je lah sebab mungkin yang buat ni semua budak-budak, tak boleh fikir lagi. Aku dah ada anak. So bila aku dah ada anak, aku anggap
anak aku kena macam tu, memang panas hati lah. So harap macam saya cakap tadi, kita jaga perkataan kita, jaga mulut kita, insya-Allah kita sama-sama berubah untuk lebih berhati-hati bila bercakap dan bercakap dengan lemah lembut. Kita beralih ke Detektif Fikar bagi meneruskan siasatan terhadap misteri kehilangan Awi. Alright guys, selepas siasatan berada Mak Nur, betul Mak Nur tuh, kita mendapati kita tak ada jawaban lagi kat mana Awi sekarang ni. So kita akan cari lagi, kita akan korek lagi. So kita akan jalankan siasatan kita ke atas pula guys. So kita akan tanya orang-orang atas, mana tuh orang tahu kemana hilangnya Awi. So let's go guys. Oke guys, kita udah sampai ke tingkat 2. So, kita akan tanya orang-orang dekat sini guys. Kita akan tanya sekarang. Halo, brother. Ya, Awak ada apa? Hah? Ada apa? Apa ya? Tahu tak kemana hilangnya Awi? Tak tahu saya. Hah? Tak tahu saya. Awak ada information ke sebab dia menghilang lama? Mungkin awak ada tahu ke apa yang terjadi pada Awi? Kau tengok Korea sekarang? Tak ke? Tak ada. Kau tak tahu? Tak tahu saya. Zero guys. So kita akan tanya lagi next. Nah, brother. Siapa nama? Mereka Oh, Zereka. Kak mana hilangnya Awi, brother? tak tahu dong. Jadi Ada information tak? Macam pernah bercakap dengan Awi ke, dia main dengan siapa ke, dia macam something suspicious about Awi ya? tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Dah nampak dia. Nampak? Ya, Serius lah? ya serius. Kau jadi detail sekarang? Ya, gitu. Wow, amazing. So guys, nampaknya kita mendapat jalan buntu lagi pencarian Awi ini. So rasanya kita akan turun balik kot. Sebab di sini tak ada orang dah, ada 2 orang je. Yang lain pun tak tahu kemana guys. So kita akan turun balik tau. Let's go. Aduh. So guys, kita ada berapa orang kat sini yang kita akan interview tau sekejap lagi. So kita akan tanya berada-berada yang tengah duduk lepak-lepak kat luar ni, kita akan tanya dia orang tau. So let's go guys. Hai. Hai. Awak dulu lah, saya tanya awak dulu Awak tahu tak kemana keberadaan seorang Awi dan last sekali kat mana dia awak nampak? Kalau tanya aku pun tak tahu sebab aku. Kau tak tahu Aku baru sampai sama aku yang ambil kau Okay. So awak pula? Awi Awi betul. Okay, Awi Untuk Awi last aku nampak Awi masa berapa bulan aku tak pasti, tapi bulan ni jugalah tak silap aku lah. Bulan ni juga? Awal bulan ni lah. Awal bulan ni? Awal bulan ni kot tak silap aku Dia lah. tengah buat apa tu? Dengan siapa dia tu? Dia tengah stream masa tu. Dia tengah stream? Dia tengah main PUBG. Kat bilik belakang? Ya, bilik belakang. Oh. Dia tengah stream. Dia main dengan perempuan. Wah, siapa kalau boleh tahu siapa perempuan yang main last tu? Apa nama dia? Myra. Myra? Dia tengah main dengan perempuan tu nama Myra. Myra itulah, itu yang last lah. Myra lah. Myra? Ingat-ingat lupa dah. Okay. Itu last aku jumpa. Lepas tu hilang sampai sekarang. Sampai sekarang hilang? Itulah, hilang. Masih tertanya-tanya lagi. Oh itulah, last sekali Myra ya. Okay. Terima kasih ya Rada. Thank you. Ada kes penculikan. Bukan kes penculikan. Kita tak tahu apa jadi dengan dia. Dia mampus ke apa ke. Tapi kita tak tahu lagi. Kita masih dalam pencarian lagi. Tapi itulah dia tak tahu kat mana sekarang. Kita tak tahu di mana dia. Tak dapat dikesan. Tak dapat dikesan.
Hilang dari radar. Betul. Kan nanti kalau jumpa, update saya sama. Okey, boleh nanti saya update korang dua, okey? Thank you, Dok. Okey. Yang jatuh. Wah. Okey guys, kita dah dapat information terakhir tu daripada berada kat luar tu tinggal lepak-lepak. So kita dapat information satu yang dia akhir sekali dia bermain dengan perempuan bernama Myra. So nanti mungkin next episode saya akan interview Myra tu sendiri face to face. Saya akan tanya dia sebab dia pun antara suspek juga bila dia last bermain dengan Awi dan Awi hilang lepas tu. So kita akan interview dia nanti tau. Ciao. PMPL musim keempat minggu pertama telah pun selesai. 16 pasukan telah layak ke pusingan Super Weekend minggu pertama. Tim Bosku dan Homeboys antara pasukan yang layak. Kami telah mendapatkan wakil dari dua pasukan ini berkongsi persiapan menjelang Super Weekend. Okey Nan, apa perasaan selepas tim Bosku layak untuk Super Weekend minggu ni? Perasaan sangat memuaskan lah. Sebab dibandingkan dengan season lepas, kita orang lebih konsisten lah. Berbanding season lepas tu walaupun kita ada player baru dan line up, kita masih berjaya untuk capai konsistensi yang kita nak. So boleh cerita sikit struggle untuk first week PMPL ni? Struggle kita orang untuk weekday hari ni dan semalam ialah lebih kepada masalah disiplin kita orang sendiri lah. Gameplay kita orang sendiri. Daripada tim luar atau faktor luar memang tak ada masalah. Apa target tim Bosku untuk Super Weekend? Target kita orang sentiasa adalah champion lah. Itulah matlamat kita main di PMPL. Satu kita nak main kat C. Sekian saja laporan daripada saya Macah untuk Bulletin Homeboys. Mantap. Apa perasaan korang dapat lepas ke Super Weekend yang pertama? Minggu pertama. Perasaan saya biasa je. Rasa macam okey lah, tapi happy lah, happy. Tenang lah rasa. Sebenarnya first day tu data dah memang boleh layak. Cuma second day tu tajak-tajak sikit lah. Tu je. Berstruggle korang dalam minggu pertama PMPL? Struggle untuk minggu pertama agak nervous first day. Struggle adalah bukan tentang game lah, tapi kesihatan sendiri lah. Agak kurang sihat. So kat situ struggle nak recovery. And then screen pun tak main. Tapi bila datang tournament ni, Alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan lancar. And then season ni second time lah Sun League game. Season lepas first time League game. Season 2 bukan League game lah. So season lepas agak kelang kabut sikit. Tapi season ni lebih tenang lagi lah. Okay, target untuk Super Weekend yang pertama, minggu pertama ni? Target untuk Super Weekend yang pertama of course lah dapatkan markah sebanyak mungkin yang kita boleh dapat and enjoy the game. Okay, target Super Weekend yang pertama point 120 ke atas lah. Paling kurang 100. Kita akan buat paling terbaik lah. Apa komen San tentang main tadi dengan Dandy Hood? Best tak? So main dengan Daddy Hood tadi tak larat nak gelak lah. Kira setiap kali Daddy cakap tu mesti ada benda yang lawak je. Contoh macam dia nak turun Picado tadi. Lepas tu dia cakap dia nak solo squad kontes Picado. Tapi San tak bagi patah balik di. So benda tu lawak lah. Lalu Naoki pun dikorbankan. Naoki pun terkorban. Lepas tu Daddy cakap Naoki terbaik lah. Macam-macam lah. Lepas tu time Daddy tembak kotak. Yang tu memang momen paling lawak lah. Sekian dari saya Ucok Syah dan untuk laporan Bulletin Homeboys. Kita teruskan ke laporan kaji cuaca Homeboys dari Agus Rian. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I don't know what you heard about me.
Saya, Agus Rian, saya adalah angkasawan yang ke-251 untuk negara Malaysia. Saya akan kaji cuaca di bulan sekarang. Mari kita tengok lihat di bawah. Di Johor Bahru, sangatlah berembun dan juga hujan lebat siang malam sehinggalah ke subuh. Ini bermakna Johor Bahru adalah satu tempat yang subur dan dirahmati oleh Tuhan. Lalu di Selangor juga tetap hujan tetapi tidak berembun seperti di Johor. Mungkin kerana graviti kurang rata guys Goyang sikit. Tetapi di Selangor terlampau banyak kes COVID-19 dan itu sebenarnya mempengaruhi kaji cuaca dan cuaca semakin panas dan hangat. So ya guys, di negara Kedah seperti psycho, sementara dia naik bas 12 jam sampai bontot lepeh guys. Dia kata perjalanan di Kedah sangatlah panas. Di Terengganu sekarang adalah waktu musim tengkujuh. Lihat di situ. Pantai Timur, situ. Tu. Zoom. Sangatlah hujan dan musim tengkujuh. Dan seperti biasa Sabah Sarawak panas. Saya tak tahu kenapa Sabah Sarawak panas. Betul ke guys panas? Sebab saya sekarang ni dapat info dari WhatsApp. So, sekian saja dari angkasawan 251 Malaysia kaji cuaca Agus Rian. Gerak dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kena gerak ke bulan yang benar-benar bulan. Bye-bye. Sekian sahaja dari Buletin Homeboys. Saya Adam Mustafa. Dan saya Zulfikar. Terima kasih dan Assalamualaikum. Berita ini hanya berita hanya. Berita ini hanya dapat diketahui. Semoga kekal hingga akhir hayat. Otak kau akhir hayat je susah no. Semoga kekal ke hingga ke Mana otak kau macam semoga kekal hingga ke akhir hayat. SK penjahat selamat diijab tabul. Fatazi telah membuat laporan polis Alright guys, selepas saya